Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan perbincangan kita dalam mata pelajaran matematik SPM. Pada kali ini kita akan melihat kertas 2. Sebagaimana yang anda sedia maklum bahawa kertas 2 ini merupakan soalan subjektif dan perlu dijawab dalam masa 2 jam 30 minit. Kertas 2 ini terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian A yang meliputi 11 soalan dan markahnya ialah 52 markah. Manakala bahagian B terdiri daripada 5 soalan dan hanya perlu dijawab 4 soalan, iaitu pilih 4 soalan. Markahnya ialah 48 markah. Jumlah keseluruhan ialah 100 markah. Okey, untuk perbincangan seterusnya, kita akan menggunakan kertas soalan sebenar SPM 2019. Ya. Soalan ini anda boleh dapatkan di internet atau daripada guru anda. Okey, mari kita lihat soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ini ialah tentang topik set. Ya. Jadi sebelum anda jawab ini, anda perlu tahu beberapa simbol set. Misalnya set semesta, kesatuan set, subset, persilangan set, pelengkap dan sebagainya. Jadi untuk soalan ini, sebagaimana yang anda perhatikan di sini, soalan ini minta kita nyatakan hubungan antara set W dan set X. Jadi ada 2 set di sini, iaitu set W dan set X. Kita dapati bahawa set X berada dalam set W. Jadi ini kita sedia maklum bahawa kalau sesuatu set yang berada dalam suatu set lain, maka set tersebut adalah merupakan subset bagi set yang besar itu. Jadi hubungan ini boleh kita nyatakan seperti berikut, iaitu X adalah subset kepada set W. Ataupun kita boleh juga nyatakan bahawa X adalah persilangan W ataupun X bersilang dengan W. Jawapan lain, W bersilang dengan X. Jadi kalau kita dapat jawab macam ini, kita akan dapat 1 markah. Okey, seterusnya untuk soalan 1B. Soalan 1B. Apakah yang perlu anda ketahui? Anda perlu baca soalan dengan baik-baik, iaitu diberi di sini bahawa set P ialah gandaan 4. Set Q ialah faktor bagi 3 dan set R faktor bagi 6. Okey, jadi anda perlu senaraikan terlebih dahulu semua set yang dinyatakan itu. Seperti contohnya seperti berikut. Ya, P gandaan 4, iaitu 4, 8, 12, 16. Kemudian set Q pula ialah faktor bagi 3. Faktor bagi 3 ialah 1, 3. Kemudian faktor set R bagi faktor bagi 6. Jadi 1, 2, 3,
6. Jadi kita dapati ketiga-tiganya ini terdiri daripada beberapa set. Okey, untuk hubungannya, sebab berdasarkan maklumat di atas, lukis gambar Raja Wen pada ruangan jawapan untuk menunjukkan hubungan antara P, set Q dan set R. Jadi kita boleh lukis hubungan dia ialah, sebelum itu kita cek dulu hubungan dia ni. Kita dapati bahawa set Q terdiri daripada nombor 1 dan 3, dan set R, nombor 1 dan 3 ni ada dalam set R. Jadi bermaksud set Q ini akan berada dalam set R. Akan berada dalam set R. Jadi kita boleh lukis seperti inilah. Set R di luar dan set Q di dalam. Okay, apa pula hubungannya dengan set P? Kalau kita perhatikan set P 4, 8, 12, 16, nombor-nombor yang ada di sini ni tidak ada hubung kait dengan nombor-nombor yang ada dalam set Q dan R. Justru itu, kita simpulkan bahawa set P ini tiada hubungan dengan set R dan set Q. Jadi kita lukis di bahagian luar, tidak bersentuhan dengan kedua-dua set ini. Okey, jadi dari segi pemarkahan, kalau anda dapat lukis begini, anda akan dapat 2 markah. 2 markah. Sini 2 markah dan satu tadi di sini 1 markah. Ya, ini 2 markah. Sini 1 markah. Jumlah keseluruhan 3 markah. 3 markah. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Razia membeli 2X tolak 17 buah kamus dengan harga RM12X setiap satu. Dia membayar RM4,104 untuk kesemua kamus itu. Jadi soalannya, hitung bilangan kamus yang dia beli. Okey. Jadi kita tahu soalan ini memang topik kuadratik. So, kita ingat kembali apakah bentuk persamaan kuadratik yang telah kita pelajari. Ya. Jadi, kalau anda ingat kembali, persamaan kuadratik kita adalah dalam bentuk begini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini persamaan umum kuadratik. Jadi, balik kepada soalan ini tadi. Untuk menjawab soalan ini, maka kita ambil bilangan kamus, kita darabkan dengan harga sebuah kamus. Jadi kita akan dapat jumlah kesemua kamus tersebut. Okey, jadi bilangan kamus kita tahu 2X tolak 17 dan harga sebuah kamus ialah 12X. Jadi kita samakan dengan jumlah harga, iaitu 4,104. Jadi seterusnya kita darabkan dengan bilangan kamus ataupun bilangan kamus dengan harga kamus sebuah. Jadi 2X darabkan dengan 12X, kita akan dapat 24X kuasa 2. Dan negatif 17 darab dengan 12X, kita akan dapat negatif 204X.
Samakan dengan harga 4,104. Jadi seterusnya, langkah seterusnya kita pindahkan 4,104 ni ke sebelah kiri. Jadi kita akan dapat negatif 4,104 sebab asalnya ni positif, pindah sebelah jadi negatif. Manakala 24x kuasa 2 ni dan negatif 204x masih sama juga. Okay, samakan dengan kosong. Jadi ini kita sudah dapat membentuk persamaan kuadratik secara umum. Daripada persamaan ini kita akan dapati bahawa nilai A iaitu 24, 24, nilai B-nya negatif 204, manakala nilai C negatif 4104. Okey. Lepas tu ambil kalkulator saintifik anda. Biasa yang selalu pelajar guna ialah FX570MS. Okey, jadi tekan mod 3 kali, kemudian akan keluarlah EQN1, tekan 1, kemudian tekan space, kemudian keluar perkataan degree, tekan 2, ya. Degree 2, ambil degree 2. Dan di kalkulator anda akan display A soalan. Dia tanya A itu apa? Apa A? Iaitu 24. Tekan 24. Lepas tu tekan sama dengan. Akan display pula B. Dia tanya B. B berapa? B berapa? Masukkan nilai B. Negatif 204. 204. Tekan lagi sama dengan. Akan keluar pula C. Dia tanya C berapa? Jadi tekan masuk. Negatif 4104. Tekan sama dengan. Okey. Kemudian kalkulator anda akan display X1. X1 anda akan dapat nilai 18. Tekan lagi button sama dengan, anda akan dapat X2 iaitu negatif 19/2. Jadi kalau sudah dapat begitu, kita akan dapat nilai 2x ini. X1 dan X2. Jadi lepas itu masukkanlah dalam kurungan. Terlebih dahulu tadi kita ada buat kurungan di sini. 2 kurungan. Belum ada isi. Jadi kita masukkan nilai 18x ini nilai 18 ini di belakang dan nilai x ini di depan. Asalnya positif, bila masuk kurungan jadi negatif. Saya rasa anda semua sudah tahu ini, cikgu-cikgu anda telah memberitahu sebelumnya. Okey, kemudian untuk kurungan yang kedua, nombor 2 di bawah ni, ini pecahan kan? Yang sebelah bawah ni bawa ke depan. Bawa ke depan. X masuk di belakangnya, 2x 19 ini masukkan di sini di belakang, dan ini negatif, dia akan jadi positif. Okey, samakan dengan kosong. Okey. Jangan lupa tulis perkataan atau di sini. Okey. Okey, kalau sudah dapat begitu, barulah kita mula menjawab yang di soal ini, iaitu hitung bilangan kamus yang dibeli. Okey, jadi kita ambil bilangan kamus itu, iaitu 2x tolak 17. Masukkan nilai x yang positif. Kita tak boleh ambil yang negatif kerana tidak ada bilangan yang bernilai negatif. Jadi kita ambil yang positif, iaitu positif 18, masukkan ataupun gantikan dengan x. Jadi bila kita darabkan 2 darab 18 tolak 17, kita akan dapati
jumlahnya ialah 19. Jadi Razia membeli berapa kebilangan kamus yang dibeli oleh Razia? Yaitu 19 buah kamus. Okey, dari segi pemarkahan, di mana kita boleh dapat markah? Di sini kita dapat 1. Di sini kita dapat 1 yang 18 ini. Kemudian satu lagi di sini, ya, di sini. Sini 1 dan di sini 1. Jumlah semua 4. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 markah keseluruhan. Okey, itu tentang teknik dan cara menjawab soalan nombor 2. Okey, seterusnya kita akan membincangkan nombor 3. Zul dan 2 rakannya pergi ke sebuah restoran untuk sarapan pagi. Zul membayar RM11 untuk semangkuk mi dan segelas jus oren. Roy membayar harga 3 mangkuk mi dan Wasu membayar 3 gelas jus oren. Perbezaan harga di antara 3 mangkuk mi dan 2 gelas jus oren ialah RM7. Harga semangkuk mi adalah lebih tinggi daripada harga segelas jus oren. Di soalannya, hitung harga dalam RM semangkuk mi dan segelas jus oren. Okey. So daripada cerita yang telah kita baca tadi, kita tahu bahawa ini ialah topik persamaan linear serentak. Ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan skrip jawapan kita, kita ambil dulu mi simbol M untuk mi, ya. Simbol M untuk mi dan simbol J untuk jus. Okey. Kemudian berdasarkan kepada soalan, untuk memulakan skrip kita, berdasarkan kepada soalan semangkuk mi, iaitu 1 mangkuk mi, dan ialah tambah segelas jus oren atau 1 J, harganya ialah RM11. Jadi kita samakan harganya 11. Jadi ini adalah persamaan 1. Okey. Kemudian untuk persamaan kedua, kita lihat data ini, iaitu 3 mangkuk mi ya, 3 mangkuk mi dan 2 gelas jus oren. Harga RM7. 2 gelas jus oren harga RM7. Tapi di sini dia kata perbezaan di antara keduanya, harga 3 mangkuk mi dengan 2 gelas jus oren, perbezaan harganya ialah RM7. So ini kita dapat persamaan 2. Okey, jadi kita tahu kalau persamaan linear, kalau kita menggunakan kaedah penghapusan, sebab di sini kita ada 2 pemboleh ubah, iaitu M dan J. Jadi kita kena hapuskan salah satu pemboleh ubah. Jadi yang mana satu kita nak hapuskan, itu terpulang kepada anda. Tapi dalam perbincangan kita kali ini, saya cuba hapuskan M dahulu. Saya hapuskan M, ya. Jadi kalau saya nak hapuskan M, pemalar M ni mesti sama, ya. Maksudnya kalau di sini 3, sini pun kena 3 juga. Jadi kalau kita nak buat begitu, maka persamaan 1 ini, persamaan 1, saya perlu darab dengan 3.
supaya nanti ini dia darab 3, 3M, ini akan jadi 3J, dan ini akan jadi 33. Seperti inilah. Ya, 3M tambah 3J sama dengan 33. So, kita dapat persamaan 3. Persamaan ketiga. Okey, setelah mendapat persamaan ketiga, untuk kaedah penghapusan seterusnya iaitu persamaan 2. Persamaan 2 ni kita tolakkan dengan persamaan 3. Ya, yang ini persamaan 3. Jadi persamaan 2, 3M tolak 2J sama dengan 7 ditolak dengan 3M tambah 3J sama dengan 33. Okey. Jadi 3M tolak 3M kosonglah. Ya. Negatif 2J tolak 3J, kita akan dapat negatif 5J. 7 tolak 33, kita akan dapat negatif 26. So, bila kita selesaikan dan cari nilai J, kita akan dapati bahawa nilai J ialah 5.2. Okey. Setelah mendapat nilai J 5.2 itu tadi, kita masukkan dalam persamaan 1. Persamaan 1 ni. Ini. Ya. 1M tambah 1J sama dengan 11. Okey, masukkan sini. Tulis balik. M tambah J atau 1M tambah 1J sama dengan 11. Gantikan nilai J 5.2. Kemudian cari nilai M. Dan bila anda kira, anda akan dapati bahawa nilai M ialah 5.8. Jadi kita telah mendapat nilai J dan nilai M. Lepas tu kita jawab soalan. Apa yang ditanya? Iaitu hitung harga dalam RM semangkuk mi dan semangkuk jus. Segelas jus. Okey, jadi harga kita simpulkan dia di sini. Harga semangkuk mi ialah 5.8 atau RM5.80. Dan harga segelas jus oren ialah RM5.20. Jadi kita sudah dapat dua-dua harga. Okey, dari segi pemarkahan, di mana kita akan dapat markah? Di sini kita akan dapat satu markah. Sini satu markah. Kemudian memasukkan nilai ini satu markah. Ya. Selepas itu kita akan dapat markah lagi di sini. Satu lagi. Kemudian kita akan dapat di mana? Di sini satu markah, iaitu membentuk persamaan ketiga, dan markah yang keenam membentuk dua persamaan ini. Daripada teks cerita yang dikemukakan, kita buat dua persamaan, dapat satu markah. Jadi jumlah semua markah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so itu ialah cara menjawab soalan nombor 3. Okey, seterusnya kita akan melihat soalan nombor 4. Nombor 4 soalannya ialah Raja 2 pada ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi empat tepat dengan tinggi 2.5 meter dan lebar 1 meter. Jarak di antara P dan Q ialah 1.2 meter. Okey, soalan A.
Pada raja 2 di ruang jawapan, tandakan sudut antara pintu dengan dinding. Okey. Jadi mana pintu, mana dinding? Tengok dekat sedikit. So ini ialah dinding, di sini dinding, dan ini ialah pintu, daun pintu, ya. Soalannya, manakah sudut di antara dinding ini dengan daun pintu ini? Okey. Jadi kita dapati bahawa sudut di antara kedua tersebut ialah di sebelah sini. Okey. Tandakan saja begitu di kertas soalan anda. So anda akan dapat 1 markah. Okey. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B, iaitu hitung sudut bukaan pintu. Mana satu sudut bukaan pintu? So ini pintu, bukaannya yang mana? Bukaannya yang inilah, ini. Bukaan pintu. Kita dapati bahawa bukaan ini ataupun sudut ini sama juga dengan sudut yang di sebelah bawah ini. Ya, kita tengok ada segitiga. Begini, ni sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi kalau kita bentukkan satu segitiga di sini, ya. Untuk menjawab soalan ini, penting sekali kita kena lukis dulu segitiga ini, ya. Kita lukis di kertas jawapan kita itu. Kalau boleh guna pembarislah supaya lebih tepat, ya. Sebelum memulakan skrip jawapan, kita tengok dulu kita punya formula, ya. Formula apa yang patut kita guna dalam topik ini. Topik ini topik apa? Garis dan sata dalam 3 dimensi. Biasanya dalam topik ini kita akan gunakan tiga formula trigonometri, iaitu sin theta, cos theta, tangent theta. Okey. Mungkin kita akan guna salah satu daripada formula tersebut. Okey. Setelah anda melukis, ini tadi segitiga ni, kita lukis macam ini. Seperti ini, ya. Jadi sudut P ni atau bucu P tadi, bucu P ini bucu P, letak sini, bucu Q letak sini, manakala bucu di sini yang di bahagian sudut bukaan tadi ni, kita letaklah, katalah sudut bucu R. Okey, bucu R. Jadi sudut yang kita nak kira ni ini ataupun ini dalam gambar raja baru ni. Okey. Tapi pada asasnya kita tidak boleh kira sudut ini. Ya. Kerana dia dalam bentuk segitiga begini. Kita hanya boleh kira sudut ini kalau segitiga ini berbentuk segitiga bersudut tepat, ya. Jadi kita buat garis turun ini begini, dan kita akan dapat 2 segitiga bersudut tepat. 1, 2. Jadi katalah kita ambil segitiga yang sebelah kanan ini untuk pengiraan sudut separuh ini. Kita bagi 2, separuh. Okey, jadi bolehlah kita guna formula trigonometri, salah satu formula ini. Sebelum tu kita tengok dulu apakah sisi yang ada nilai diberi di sini. Okey. Sebelum tu kita tanda dulu S di sini, yang bucu sini. So kita ada segitiga ini bersudut tegak.
Jadi sudut yang kita nak kira ialah di sini, theta. Jadi kalau kita tengok dia punya hipotenus ada diberi 1 meter. Kemudian yang bertentangan ada 0.6 meter. Jadi formula apa yang kita nak guna di sini? Jadi kalau berdasarkan kepada 3 formula ni, kita akan dapati bahawa bertentangan ada, hipotenus ada. Jadi kita guna formula sin theta. Jadi kita salinlah formula sin theta di sini. Okey, kemudian bila sudah salin formula sin theta di sini, kita masukkan nilai bertentangan dia apa? 0.6 meter. Dari mana 0.6 meter ni? Sebab panjang QP ialah 1.2 meter dari gambar rajah asal ni, 1.2 meter. Tapi kita pergi bagi 2. Jadi 1.2 meter bahagi 2, kita akan dapat 0.6 meter. Jadi sisi bertentangan ni panjangnya 0.6 meter. Manakala dia punya hipotenus 1 meter. Jadi kalau sudah dapat masukkan nilai begini dalam formula sin theta ini, ambil kalkulator anda, tekan shift, lepas tu tekan sin theta, tekan 0.6 bahagi 1. Jadi anda akan dapat 36.87 darjah. Okey. 36.87 darjah ini ialah sudut ini. Separuh daripada bukaan pintu keseluruhan ni. Jadi untuk mencari keseluruhan sudut bukaan pintu ini, separuh tadi ni kita darab 2. Jadi sudut bukaan pintu 36.87 darjah darab dengan 2. Jadi kita akan dapat 73.74. So inilah sudut bukaan pintu sebenar ya di sini. Okey. So dapatlah sudut bukaan pintu. Jadi dari segi pemberian markah, di mana kita dapat markah di sini? Sini dapat 1. Sini dapat 1 dan di sini dapat 1. Jadi jumlah semua 3 markah. Ya, 3 markah di sini. Tambah dengan 1 markah di bahagian A tadi di sini, maka jumlah keseluruhan markah ialah 4 markah. So itulah cara untuk menjawab soalan nombor 4. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Sebuah kilang perabot mengedarkan kerusi plastik dan kerusi kayu kepada pembekal A dan pembekal B. Pembekal A menerima 4 kontena kerusi plastik dan 3 kontena kerusi kayu dengan jumlah 290 kerusi. Pembekal B menerima 5 kontena kerusi plastik dan 7 kontena kerusi kayu dengan jumlah 460 kerusi. Okey. Menggunakan kaedah matriks, cari bilangan kerusi plastik dan bilangan kerusi kayu dalam setiap kontena. Okey, so ini ialah topik matriks. Jadi kita ingat kembali bagaimana bentuk penyelesaian topik matriks. Mula-mula kita tukar dulu simbol, ambil X untuk mewakili kerusi plastik dan Y mewakili kerusi kayu. Okey. Jadi selepas itu kita buat 2 persamaan linear. Ya. Persamaan yang pertama daripada data diberi 4 kontena kerusi plastik. Jadi 4X. Dan ialah tambah 3 kontena kerusi kayu, 3Y. Ya.
jumlah 290. 290. So ini ialah persamaan linear kita yang pertama. Kemudian persamaan linear yang kedua, 5 kontena kerusi plastik, 5x dan tambah 7 kontena kerusi kayu, 7y, jumlahnya 460. 460. Okey. Setelah kita buat persamaan ini, kita tukar dalam bentuk matriks pula. Iaitu mudah saja, turunkan saja nilai-nilai pemalar daripada dua persamaan ini, iaitu 4 masuk sini 4, ambil 3, persamaan kedua 5, 7. Jadi matriks kita ialah 4, 3, 5, 7. Dan pekalinya ialah X dan Y. Samakan dengan jumlah kerusi 290 dan 460. Selepas itu kita bentukkan dia dalam bentuk matriks songsang, ya, seperti ini, matriks songsang. Ini formula matriks songsang. Jadi tetapi di sini kita perlu berhati-hati, sebab selepas item ini kita salin balik matrik asal yang kita sudah buat, tetapi di sini ada pertukaran tempat, iaitu 4 dengan 7 akan bertukar tempat, A dan D. 7 naik atas, 4 pula turun bawah. 3 dengan 5, iaitu B dengan C, tidak bertukar tempat, tetapi simbol ataupun tanda di depannya bertukar. Ya, daripada positif jadi negatif, jadi negatif 3, positif 5 jadi negatif 5. Kemudian darabkan di belakangnya jumlah kerusi plastik itu tadi, setiap persamaan. Okey. Okey, kalau sudah buat begini, seterusnya ambil kalkulator anda, ya, tekan mod 3 kali. Lepas tu akan keluar EQN, tekan 1, unknown, tekan 2. Akan keluar A1. Maksudnya A1 daripada persamaan pertama ni nilai A-nya berapa? Iaitu 4. Ini nilai A 4. Kemudian nilai B-nya untuk persamaan 1, 3. Dan nilai C-nya ialah 290. Tekan sama dengan, akan keluar A2. Masukkan persamaan nilai A dalam persamaan 2, iaitu 5. B2, B2-nya ialah 7, dan C2 460. Okey, tekan sama dengan. So, kalkulator anda akan menunjukkan nilai X. Apakah nilai X? Iaitu 50. Tekan lagi sama dengan, akan keluar Y sama dengan 30. So, X ini tadi ialah kerusi plastik. Jadi, jumlah kerusi plastik ialah 50 dan manakala Y ataupun kerusi kayu pula 30 dalam setiap kontena. Okey, bagaimana pemarkahannya? Di mana kita boleh dapat markah? Ini satu markah. Ini satu markah membentuk persamaan songsang ini tadi, satu markah mengubah persamaan linear dalam bentuk matriks, satu markah, dan daripada data itu kita ekstrak menjadi dua persamaan linear, dapat satu markah. Jadi jumlah markah semua 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah penuh.
So, begitulah cara untuk menjawab soalan nombor 5, iaitu topik matriks. Okey, seterusnya kita lihat nombor 6. Nombor 6 ini ialah topik penakkulan matematik. Okey, 6A. Nyatakan sama ada ayat berikut ialah suatu pernyataan atau bukan pernyataan. Jadi 2x, ayatnya ialah 2x kuasa 2 tambah 3y. Jadi kita ingat kembali apakah maksud pernyataan dan apakah maksud bukan pernyataan. Pernyataan ialah suatu ayat yang kita boleh tentu sahkan sama ada dia benar atau palsu. Jadi kalau ayat yang diberi ini 2x kuasa 2 tambah 3y, kita tidak tahu dia berapa nilainya. Jadi kita tidak dapat kenal pasti sama ada dia ini palsukah atau benar. Oleh kerana kita tidak tahu sama ada dia palsu atau benar, maka pernyataan ini adalah ayat ini bukan pernyataan. Ya, kita tulis bukan pernyataan. Kemudian soalan B. Soalan B, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okey. Ini mudah saja. Mula-mula kita tulis dulu perkataan jika di pangkal, di permulaan. Kemudian di tengah kita tulis perkataan maka. Untuk ayat kedua begitu juga, jika maka. Okey, jika maka. Jadi kalau katalah ini ayat ni ialah A dan jika ini ialah B. Jadi untuk ayat pertama, letak A di depan, B di belakang. Ya. B di belakang. Tengah-tengah ini maka. Depan jika. Jika A maka B. Untuk ayat kedua, jika B terbalik pula ya. Maka A. Okey. Okey, sekarang kita tengok ayat ni. A-nya ialah jika matriks A, B, C, D tidak mempunyai songsangan, maka B-nya ialah A ditolak BC sama dengan kosong. Okey. Untuk ayat kedua, jika ni B pula di depan. A ditolak BC, maka matriks A, B, C, D tidak mempunyai songsangan. Okey. Jadi terbalik saja. Kalau yang pertama itu A di depan, B-nya di belakang. Untuk ayat kedua, B ke depan, yang A-nya pula ke belakang. Okey. Itu cara menjawab untuk 6B. Seterusnya kita tengok soalan 6C. Ini soalan macam ini lagi senang ya. Dia kata apa? Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi turutan nombor 338, 133, 318 yang mengikut pola berikut. Okey, yang ini paling senang nak jawab. Yang ini kalau kita tengok dia punya polanya ini, saya selalu bagi tahu pada pelajar, kalau yang sama dia punya nombor atau simbol kasih turun saja ya. Okey, 5 kita tengok 5 sama dengan 5, so turun saja 5. Okey. Kemudian kurungan, okey, kurungan sama juga turun kurungan. Tolak
tolak, simbol tolak pun sama juga. Dan 2, konsisten 2 lah, ya, sama. Jadi yang tidak sama ialah 18, 27, 64. Jadi kita gantikan dengan huruf N. Yang tidak sama itu ganti dengan huruf N. Huruf N ini kita panggil sebagai pemboleh ubah. Ya, pemboleh ubah manipulasi. Jadi N ini biasanya bernilai 1, 2, 3, 4. Kita tengok di sini. Kalau 1, katalah kita kuasa 3 kan, dia akan dapat 1. Kalau 2, kita kuasa 3 kan, dia dapat 8. 6 dengan sini 8. 3 kuasa 3 dapat 27. Okey, 27. 4 kuasa 3 kita dapat 64. 64. Jadi pemboleh ubah N di sini perlulah dikuasa 3-kan untuk mendapat nilai seperti ini, 18, 27, 64. Okey. Jadi kita punya kesimpulan aruhan dia ialah 5 kurungan N kuasa 3 tolak 2. Maka nilai N-nya pula ialah 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, kalau anda jawab semua begini, tidak ada masalah untuk anda mendapat markah penuh. Okey, di manakah anda akan mendapat markah di sini? Untuk C ini dapat kesimpulan ini dapat 1 markah. Ini 1 markah. Di mana lagi anda akan dapat markah? Di sini 1 markah. Yang ini 1 markah. Bahagian A tadi ni pun 1 markah juga. Jadi jumlah markah 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah penuh. 5 markah penuh untuk soalan nombor 6. So, begitulah cara menjawab untuk soalan nombor 6, iaitu topik penakkulan matematik. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Ya, soalan nombor 7. Rajah 3 menunjukkan garis lurus PR, SQ, QT dan ST dilukis pada suatu satah chartes. Diberi bahawa PR dan ST adalah selari. PR, ST selari dan SQ sama dengan QT iaitu 10 unit. Okey. Jadi kita tahu ini topik garis lurus, ya. Untuk menjawab soalan ni, kita mesti ingat persamaan umum bagi suatu garis lurus. Jadi anda tulis terlebih dahulu di bahagian atas skrip jawapan anda, ruangan jawapan anda, Y sama dengan MX tambah C, di mana M ialah kecerunan garis lurus dan C ialah pintasan pada paksi Y. Okey. Untuk memulakan skrip jawapan kita, pada asasnya ini kosong. Jadi kita akan selesaikan ini dahulu. Kita buat satu segitiga di sini, ya, segitiga bersudut tegak. Okey. Kita tahu panjang tinggi ni 8 berdasarkan kepada persamaan ini, dan panjang SQ ialah 10. Okey. 10 sebagaimana yang diberi di sinilah, SQ sama dengan 10 unit. Tujuan kita untuk mencari tujuan kita membuat segitiga ini ialah untuk mencari jarak ini,
jarak 0 hingga U. Katakan di sini ialah U ya. 0 hingga U ni berapa? Okey, jadi kita pindahkan segitiga bersudut tegak ini, kita lukis di sini. Anda boleh lukis benda ini di skrip jawapan anda. Okey, lukis begini, Q atas Q, bawah ni U dan di sini ialah S. Okey. Jadi dengan bentuk segitiga bersudut tegak ni, kita boleh mencari ni berapa panjang sisi SU ini menggunakan formula teorem Pythagoras ya. Menurut teorem Pythagoras, kalau kita mau cari S, bukan SO ni, SU ya, SU, jadi sama dengan punca kuasa 2 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, iaitu hipotenus ni betul ni. Sisi sendeng ataupun sisi miring ini dengan sisi tegak ini. Okey. Jadi hasilnya bila kita kira menggunakan kalkulator ialah 6 unit. Jadi panjang SU ni 6 unit. 6 unit ya, 6 unit. Jadi kalau SU ni 6 unit ya, 6 unit. Sedangkan kita tahu dari 0 sampai S 2 unit. Jadi baki di sini 4 unit. Jadi kalau oleh sebab itu panjang sisi OU ataupun 0 U di sini 4. Jadi kita boleh tahu bahawa di sini pun 4 juga sebab ini garis tegak. Dari jarak ini, dari paksi Y ke titik Q 4 unit. Jadi panjang QT pula 10 unit. Jadi kita tahu bahawa di sini nilai X-nya ialah 14. Titik T ni, titik koordinat T. X-nya 14 dan Y-nya 8. Okey, jadi bila kita sudah dapat koordinat titik T, bolehlah kita cari kecerunan garis ST. Kenapa kita perlu cari kecerunan garis ST? Sebab kecerunan garis ST ini difahamkan dalam soalan bahawa ia selari dengan garis PR. Okey. Jadi kalau bila selari maksudnya nilai kecerunannya sama antara kedua garis ini. Jadi kita cari nilai kecerunan garis ST menggunakan formula kecerunan yang umum menggunakan dua titik, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi katalah ini titik T ini titik yang kedua, di mana nilai X ialah X2, Y2, kemudian titik S X1, Y1. Jadi kita gunakan dua titik itu untuk mengira kecerunan ini. Jadi Y2 8 tolak dengan Y1 0. Kemudian per X2 14 tolak dengan X1 negatif 2. Okey. Jadi bila kita kira-kira akhirnya kita akan dapat 8 per 16 ataupun diringkaskan jadi 1 per 2. Oleh sebab itu kecerunan ST ialah 1 per 2. Kita tahu bahawa kecerunan ST sama dengan kecerunan PR kerana dia selari, maka PR juga kecerunannya 1 per 2. Okey. Bila kita sudah dapat kecerunan garis PR, maka bolehlah kita mencari persamaan garis lurus tersebut.
ya, dengan mengambil satu titik yang diberi di atas garis PR ini, iaitu titik P negatif 45. Negatif 45, nilai negatif 45 ini kita masukkan dalam persamaan umum yang kita sudah bentuk pada awal tadi. Jadi kita masukkan nilai Y-nya ialah 5, X-nya negatif 4. Manakala M tadi kita dapat 1/2, masukkan di sini. Tambah dengan C. Pengiraan ini adalah sebenarnya untuk mencari nilai C. Apakah nilai C? C ialah pintasan pada paksi Y, iaitu nilai di sini nanti. Kita akan dapat sini. Okey, setelah kita kira, kita dapati bahawa nilai C ni sama dengan 7. Bermaksud pintasan Y di sini bagi garis PR nilainya ialah 7. Okey. Jadi kita sudah ada nilai kecerunan 1/2, kita sudah ada nilai C iaitu 7. Maka bolehlah kita buat ataupun mencari persamaan garis lurus PR, iaitu di mana Y, masukkan Y persamaan umum sama dengan MX, M-nya ialah 1/2 dan C-nya ialah 7. Jadi inilah persamaan bagi garis lurus PR. Okey, jadi seterusnya untuk pemberian markah, di manakah anda akan boleh dapat markah? Persamaan ini anda akan dapat 1 markah. Di bahagian sini dapat 1 markah. Dapat kecerunan ini 1 markah. Dan memasukkan nilai kecerunan. Masukkan nilai dalam formula kecerunan 1 markah. Jadi jumlah semua 4 markah. Jadi anda akan dapat markah penuh, iaitu 4 bagi soalan 7 topik garis lurus. Okey, seterusnya kita pergi tengok soalan nombor 8. Soalan nombor 8 ialah topik kecerunan dan luas di bawah graf. Jadi topik ini biasanya ada 2 graf, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. So soalan kita di sini graf jarak masa, iaitu graf yang pertama. Okey, sebelum kita jawab, kita lihat dulu graf yang diberi. Graf jarak masa, kita analisis dulu graf itu. Okey, kalau kita perhatikan di sini, perjalanan ini, iaitu perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Kita dapati dari Rawang ke Kuang sejauh 10 km dan terus pergi ke Serdang yang jaraknya 40 km dari Rawang. Okey. Dan kita dapati di sini ada satu graf mendatar. Ini bermaksud kereta api itu berhenti, ya, berhenti di Kuang. Berapa lama dia berhenti? Iaitu selama dari 8 minit ke 11 minit. Jadi 3 minit dia berhenti. Ya. Kereta api itu berhenti 3 minit. Okey, jadi sebelum kita memulakan skrip jawapan, kita terlebih dahulu tulis dulu formula yang akan terlibat dalam soalan ini, iaitu laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, jarak bagi masa. Bagaimana mau ingat?
Senang. Kalau dengan pelajar saya, biasa saya lukis begini. Ini ialah ini laju, ini jarak, ini masa. Jadi kalau mau cari laju, jarak bahagi masa. Kalau mau cari jarak, laju darab masa. Kalau mau cari masa, jarak bagi laju. Okey, senang diingat. Okey, seterusnya kita lihat soalannya. Soalan A1, apakah soalan A1? Diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km per minit. Cari nilai T. Okey. Dari Kuang ke Serdang, kelajuan kereta api tersebut ialah 1.25 km per minit. Okey, jadi apa yang kita nak cari ialah nilai T, iaitu masa. Jadi laju diberi 1.25. Kita tahu jaraknya dari Kuang ke Serdang iaitu sejauh 30 km. 30 km ya. 30 km. Sebab dari Rawang ke Kuang 10 km. Rawang ke Serdang 40 km. Maka dari Kuang ke Serdang ialah 30 km. Okey, jadi kita masukkan jarak di sini 30 km. Manakala masanya ialah masa dia sampai di Rawang ialah T. Rawang pula, Serdang. T. Masa dia bertolak dari Kuang 11. Jadi masanya ialah antara 11 hingga ke T. Jadi kalau nak cari masa itu ialah T tolak 11. T tolak 11. Jadi kalau kita kira-kira menggunakan kalkulator, akhirnya kita akan dapat T sama dengan 35 minit. Okey. So itu menjawab soalan A1. Seterusnya kita tengok pula soalan A2. Berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai Serdang dari Kuang? Dari Serdang sampai Serdang dari Kuang, berapa lama masa yang diambil? Jadi kita sudah dapat tadi nilai T di sini, iaitu 35 minit. Ya. 35 minit ini maksudnya perjalanan Rina dari Rawang ke Serdang 35 minit. Jadi yang ditanya soalan ini dari Kuang ke Serdang, iaitu masa ini berapa? Jadi masukkan apa namanya ni, formula ni T tolak 11, sebab ini masa dia. T tolak 11 masa ini di sini. Jadi T tadi 35, hentikan T dengan 35, tolak 11. Jadi kita akan dapati bahawa masanya yang diambil dari Kuang ke Serdang ialah 24 minit. Ya, 24 minit. Jadi perjalanannya itu mengambil masa 24 minit. Okey, seterusnya soalan B. Apa soalan B? Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta api itu bagi keseluruhan perjalanan.
Okey, jadi anda perlu tahu formula purata laju. Apa formula purata laju? Purata laju sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil sepanjang perjalanan tersebut. Okey, jadi jumlah jarak yang kita tahu ialah 40 kilometer. Masukkan sini jumlah jarak. Jumlah masa 35 minit dalam unit minit. Dia mau di sini dalam unit jam. Jadi 35 minit ini bahagikan dengan 60. Jadi kira kita akan dapati bahawa purata laju perjalanan Rina menaiki kereta api dari Rawang ke Serdang ialah 68.57 km per jam. Okey. So senang soalan ni. Tidak susah Okey, markahnya di mana? Markahnya sini kita akan dapat satu. Ini satu. Masa ini satu. Kemudian di bahagian A1 tadi mencari nilai T. Sini satu. Dan memasukkan nilai dalam formula laju jarak masa, satu markah. Jadi jumlah markah semua 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah markah 5. Itu untuk soalan nombor 8 dengan topik kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Jadual 1 menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah. Jadi jadual ini menunjukkan budak lelaki ataupun pelajar lelaki ada 4 orang, Adam, Borhan, Chan, Daljit dan seorang pelajar perempuan, Elina. Okey, seterusnya 2 orang murid dipilih secara rawak. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. Soalan A, senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. Okey, jadi kita tahu topik ini ialah topik kebarangkalian. Jadi kalau kita ada satu petak begini ataupun jadual, untuk menjawab soalan seperti ini, cikgu sarankan supaya kita buat petak kebarangkalian. Okey, yang berwarna-warni ini, petak yang berwarna-warni ini namanya petak kebarangkalian. Okey, jadi kita masukkan nama-nama yang ada dalam jadual itu. A. Adam, B. Borhan, C. Chan, D. Daljit, E. Elina. Begitu juga di sini. Adam, Borhan, Chan, Daljit, Elina. Lepas tu kita pasangkan dua-dua ini. Bagaimanapun kalau A dengan Adam tidak boleh dipasangkan sebab orang yang sama, jadi kita kosongkan di sini. Begitu juga dengan Borhan, Borhan dengan Borhan tidak bolehlah. Di sini Borhan. Kemudian di sini Chan dengan Chan, sini D, Daljit, dan di sini E, Elina. Tak boleh Elina dengan Elina sebab orang yang sama. Okey, seterusnya kita pasangkan A dengan B, iaitu Adam dengan Borhan. Jadi dapat AB. Kemudian A dengan C dapat AC, A dengan D, AD, AE.
Okey, selesai untuk pasangan Adam. Kemudian pasangan Borhan pula ialah BA, Borhan dengan Adam, Borhan dengan Chan, Borhan dengan Daljit, Borhan dengan Elina. Kemudian pasangan Chan, Chan dengan Adam, Chan dengan Borhan, Chan dengan Daljit, Chan dengan Elina. Daljit dengan Adam, Daljit dengan Borhan, Daljit dengan Chan, Daljit dengan Elina. Lepas tu Elina dengan Adam, Elina dengan Borhan, Elina dengan Chan, dan Elina dengan Daljit. Okey. Saya warnakan ini warna pink, sini warna pink. Kalau kita lihat pasangan ini, Borhan dengan Adam, Adam dengan Borhan ini pasangan yang sama. Begitu juga dengan Chan Adam, Adam Chan. Jadi mereka ini pasangan yang sama. Daljit Adam, Adam Daljit, Elina Adam dengan Adam Elina. Jadi pasangan yang sama. Begitu dengan ini. CB, BC, DB, BD, EB dengan BE, DC dengan CD, EC dengan CE, ED dengan DE. Okey. Jadi kalau kita perhatikan, ini ialah petak kosong. Pasangan di sebelah atas petak kosong ini sebenarnya sama dengan pasangan petak yang di sebelah bawah petak kosong ini, ya. Benda yang sama, cuma tertukar dia punya huruf sahaja, tapi mereka orang yang sama. Okey, jadi untuk menyenaraikan kesudahan yang mungkin, kita akan buat macam inilah. S sama dengan, kemudian senaraikan semua yang di sebelah atas ini sahaja. Okey. Yang bawah ni tak payah sebab dia sama dengan yang atas ni. Jadi bila kita telah senaraikan, kita dapati bahawa ada 10 pasangan kesemuanya. Ya. Orang yang berbeza. Jadi inilah kita punya ruang sampel, ya. Semua kesudahan yang mungkin bagi sampel yang kita ada. Itu soalan soalan A. Untuk soalan B pula, soalannya ialah dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari keberangkalian bahawa murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Berlainan jantina. Kalau kita perhatikan di sini, pasangan-pasangan ini, hanya di ruangan ini sahaja, ya, yang berlainan jantina. Ini. Yang di sini semua lelaki. Ini ada yang di sini ni Adam lelaki, Elina perempuan, Borhan lelaki, Elina perempuan, Chan lelaki, Elina perempuan, Daljit lelaki, Elina perempuan. So ini berlainan jantina. Jadi kalau dia nak yang berlainan jantina, kita ada berapa pasangan? Ada 4. AE, BE, CE, DE. Jadi 4 daripada 10. 4 daripada 10, kalau kita ringkaskan menjadi 2/5. So itu untuk soalan B1. Teknik menjawab soalan B1 bagi soalan keberangkalian ini. Seterusnya, kita pergi kepada soalan B2. Apakah soalan B2? Cari keberangkalian bahawa Borhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama. Tidak ditugaskan bersama. Kalau kita tengok di sini, Borhan Daljit. Borhan Daljit satu saja. BD, Borhan Daljit. Yang lain ni orang yang berlainan. Ya.
tiada pasangan borhan daljit di sini, kawasan ini. Di sini saja. Jadi maksudnya kebarangkalian borhan daljit ditugaskan bersama ialah 1 daripada 10. 1 daripada 10 untuk dia bersama. Tapi soalan ni dia tidak mau mereka bersama. Jadi tinggal pasangan yang tinggal hanya ialah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada 10. So itulah jawapan bagi B2, di mana baljit dan borhan borhan dan daljit tidak ditugaskan bersama. Okey, dari segi pemberian markah, di mana anda dapat markah, di sini dapat 1, di sini dapat 1, ini 1, di sini 1, dan di sini 1, akhir sekali di sini 1. Okey. Jadi jumlah semua berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah semua, ya. 4 tambah 2. 6 markah. So itulah cara menjawab untuk soalan nombor 9, topik kebarangkalian. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Rajah 5 menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Tangki minyak lori itu berbentuk silinder dengan panjang 20 meter dan jejari 2.1 meter. Muatan minyak dalam tangki itu adalah separuh. Okey, jadi lori tangki itu berbentuk silinder dan muatannya separuh, ya, separuh. Jadi soalan ini kita tahu ialah berkaitan dengan topik isi padu geometri. Okey, untuk memulakan skrip jawapan anda, mula-mula kita kira dulu isi padu minyak dan separuh silinder dalam lori tangki tersebut, ya. Formula silinder ialah pi j kuasa 2 T. Oleh kerana separuh, maka kita darabkan dengan 1/2. Okey. Kemudian kita ambil ukuran panjang 20 meter dan jejari 2.1 meter, masukkan dalam formula ini tadi. Jadi kita akan dapat 1/2 darab 22/7 darab 2.1 kuasa 2 darab 20. Setelah dikira menggunakan kalkulator, kita akan dapat isi padu minyak bagi lori tangki itu ialah 138.6 meter padu, ya. Separuh silinder, ya. Kemudian sebab minyak itu tadi akan diisi ke dalam tangki minyak di stesen minyak. Ada 2 buah tangki di stesen minyak tersebut, di mana ukuran ianya berbentuk kuboid, ya, berbentuk kuboid. Kita perhatikan dia punya tapak, luas tapak 5x2, ya, 5x2 iaitu 10 meter persegi. 10 meter persegi. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini tadi, iaitu isi padu tangki ini panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi
5, panjangnya 5, lebarnya 2, iaitu 5, 2 darab dengan tinggi. Oleh kerana 2 tangki, maka kita darabkan dengan 2. Jadi setelah kita kira, kita akan dapati bahawa isi padu 2 tangki minyak itu ialah 20 T dalam sebutan T. Ya. T itu nanti kita akan cari. Okey, seterusnya kita samakan isi padu separuh silinder lori tangki dengan isi padu 2 tangki minyak itu tadi. Ya, sama ya. Sama. Jadi masukkan nilai tadi isi padu separuh silinder tangki minyak, iaitu 138.6 sama dengan 20 T yang dari sini. Okey, jadi bila kita kira dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapati bahawa nilai T ni ialah paras minyak, ya, tinggi paras minyak dalam tangki di stesen minyak tersebut. Kita dapati bahawa tinggi paras minyak tersebut ialah 6.93 meter. Okey. Jadi kita buat kesimpulan bahawa tinggi paras minyak dalam tangki ialah 6.9 meter. Okey. Itu cara menjawab. Kemudian dari segi pemberian markah, di mana anda boleh dapat markah, di sini akan anda dapat 1 markah, di sini 1 markah, satu lagi di mana di sini 1 markah, dan di sini 1 markah. Okey. Jumlah semua 1, 2, 3, 4. 4 markah penuh. So itulah cara untuk menjawab soalan nombor 10 berkaitan dengan isi padu geometri. Okey, soalan terakhir untuk kertas 2 bahagian A ini iaitu soalan 11. Raja 6 menunjukkan sebuah taman landscape berbentuk semi bulatan yang telah dibina oleh Kamal di rumahnya. Taman tersebut terdiri daripada taman herba dan kolam ikan berbentuk sukuan bulatan. Beliau bercadang memagar taman herba itu. Okay, so ini dia punya taman herba semi bulatan, dan di tengah-tengah ini ada kolam ikan berbentuk sukuan bulatan. Okey, maklumat yang diberi POKQ ialah garis lurus, POKQ garis lurus, dan K ialah titik tengah bagi OQ. K titik tengah bagi OQ. Diberi bahawa PQ sama dengan 14 meter. PQ sama dengan 14 meter. Dan OP nisbah OK sama dengan 2 nisbah 1. Okey, soalan 11A. Hitung jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu. Okey, jadi kita tahu ini topik bulatan. Jadi formula yang akan kita gunakan iaitu formula perimeter theta 2 pi j. Untuk formula luas, theta pi j kuasa 2. Okey. Daripada maklumat yang diberi di sini,
kita dapati bahawa PQ iaitu diameter ialah 14 meter. Jadi untuk mencari untuk mencari jejarinya untuk luas bulatan herba ini, jejarinya ialah kita bagi 2. 14 diameter bagi 2 ya. 14 bagi 2 dapat 7. Jadi OP panjangnya ialah 7 meter. Okey, seterusnya maklumat yang diberi, nisbah OP dengan OK sama dengan 2:1. Jadi kita tahu tadi OP itu panjangnya 7 meter. Jadi oleh sebab itu, kerana dia nisbah 21, maka OK mestilah separuh daripada 7 iaitu 3.5. So jejari bulatan untuk kolam ikan ini ialah 3.5 meter. Okay, untuk menjawab soalan A ini, mula-mula kita cari dulu lengkuk panjang lengkuk ni. Panjang lengkuk PQ ni separuh bulatan untuk taman herba itu. Separuh bulatan bermaksud sudutnya ialah 180 perkan dengan 360 darab dengan 2, formula perimeter ya. Darab dengan 2, darab dengan pi 22/7, darab dengan 7. Dia punya jejari. Jejari OP ialah 7. Okey, kita kira, kemudian kita akan dapati bahawa panjang lengkuk PQ itu ialah 22 meter. Okey, kita sudah dapat panjang lengkuk PQ ni. Kemudian kita cari lagi panjang lengkuk kolam ikan ini. Berapa panjang itu? Lengkuk okey, iaitu kolam ikan. Sudutnya ni ialah 90. Jadi 90/360. Darab dengan formula perimeter 2 pi J. 2 pi J, jejarinya 3.5. Dapat tadi ni, okey, 3.5. Jadi bila kita kira, kita akan dapat 5.5 meter. So untuk panjang pagar iaitu perimeter taman herba, kita tambahkan semua, iaitu panjang lengkuk PQ, panjang lengkuk kolam ikan ini, tambah dengan jarak KQ, tambah dengan jarak ini, jarak tegak untuk kolam ikan, kemudian jarak OP. Okey, berapa semua itu? Kita sudah kira, terdapati bahawa panjang lengkuk PQ 22, lepas tu tambah dengan KQ 3.5, panjang lengkuk OQ yang ini ialah 5.5, kemudian garis lurus ini 3.5 dan jejari OP 7. Jadi jumlah semua 41.5. Okey. Jadi panjang pagar yang perlu disediakan oleh Kamal ialah sepanjang 41.5 meter. Okey. Untuk soalan B pula, mengira luas ya. Luas B, luas dalam meter persegi taman herba itu. Okay, taman herba ini maksudnya inilah taman herba ini. Jadi kita untuk pengiraan ini, mula-mula kita kira dulu berapa luas taman herba separuh bulatan ini, termasuk dengan kolam ikan sekali. Iaitu separuh bulatan, gunakan formula luas 180/360 darab dengan pi
22/7 darab dengan diameter jejarinya 7 kuasa 2, ya. Jadi kita akan dapati bahawa luas Taman Herba ini yang separuh bulatan ini ialah 77 meter. Okey, kemudian kita kira pula luas kolam ikan sukuan bulatan ini, ya. Jadi masukkan formula luas, sudutnya 90, jadi per 360, masukkan pi, kemudian jejarinya kita tahu 3.5, jejari okey ni, okey, jejari okey. Kuasa 2. Jadi kita dapati bahawa luas kolam ikan itu ialah 9.63 meter. Jadi untuk mengira luas Taman Herba, kita tolakkan luas separuh bulatan Taman Herba tadi ni. Ini semua ni. Semua ini, ya. Semua ni. Luas semua ini ditolak dengan luas kolam ikan. Luas kolam ikan yang ini, kolam ikan. Okey. Berapa luasnya yang untuk yang tinggal. Jadi 77 tolak dengan luas kolam ikan 9.63, kita dapati bahawa luas yang tinggal iaitu luas Taman Herba ialah 63.37 meter. Okey. Jadi itu ialah untuk pengiraan luas Taman Herba tersebut. Okey, dari segi pengiraan markah, di mana anda akan dapat markah. Markah penuh di sini 6. Okey, untuk B ni 3 markah, di mana anda boleh dapat di sini akan dapat 1 markah, sini 1 markah. Pengiraan separuh bulatan atau kolam ikan ini, luas kolam ikan 1 markah. Ini atau, ya, atau. Okay, kemudian untuk bahagian jawapan ni 1 markah, menambah ini 1 markah, lengkuk PQ atau lengkuk OK kolam ikan 1 markah. Jadi 3 markah. Sini 3 markah, di sini 3 markah, jumlah keseluruhan 6 markah. Okey. So itulah teknik menjawab soalan topik bulatan, iaitu soalan nombor 11.